di dalam masjid yang mulia ini dapat kita sama-sama sholat maghrib berjamaah. Lepas itu niat iktikaf. Lepas itu duduk sebentar menghabisi masa antara maghrib dan isyak, dan kita menghadiri tazkirah peringatan dari saya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan tentang tanggungjawab kita di dalam dunia. Kita kena sedar kenapa Allah jadikan kita semata-mata untuk beribadat kepada-Nya. Sebab itu apa saja yang kita lakukan, apa saja tindakan kita, apa saja aktiviti kita mesti di atas konsep beribadah kepada Allah. Di atas konsep menyembah Allah, with the concept of worshipping Allah. Apa saja. Kehidupan biasa, mencari kerja, nikah kahwin, penulis negara, bermasyarakat, berpendidikan, berjuang, mesti di atas menyembah Allah Ta'ala. Karena kita dijadikan Allah semata-mata untuk menyembahnya. Nanti di akhirat nanti, bila dah kita dijemput oleh Allah nanti, semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Tak ada apa yang ketinggalan. Semua akan ditanya bagi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita buat baik dalam dunia ini, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau kita buat jahat, Allah akan balas dengan siksa, dengan azab, dengan sengsara. Pulang ke kita, pilih mana tak. Allah dah kata, Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Tidak minggu baca di imam. Surah Al-Insan. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. You have given the choice. Nak jadi kufur ke nak jadi syukur. Kalau jadi syukur, jalannya beriman dan beramal saleh. Ada kejap yang kita buat kejap ni. Semua beriman dan beramal saleh. Nak kufur, buat maksiat. Ingkar perintah Allah dan buat maksiat. Itu kufur. Pulang. Nak syukur jalan ini, nak kufur jalan ini. Pilih mana nak. You have the choice. Boleh pilih. Tapi Allah dah bagi janji banyak. Dalam Quran pun ada dipanggil wa'ad. Wa'ad itu janji baik. Ada lagi satu janji wa'id namanya. Wa'id itu janji jahat. Janji baik kalau kita beriman dan bersoleh, Allah janjikan syurga. Apa tanda ambil tangan? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 79. Bukan, ayat 82. Surah Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji baik. Ada lagi satu janji jahat. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur, berarti kufur teringkar dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada kebangkitan, dia tak percaya. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada siksa kubur, dia tak percaya. Mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. 7 neraka disediakan Allah untuk mereka. Dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi pilihlah tuan-tuan. Kita boleh pilih. Saya boleh pilih, tuan-tuan boleh pilih, perempuan boleh pilih. Nak syukur ke nak kufur? Nak syukur ni jalan beriman dan beramal saleh. Nak kufur ni jalan mendustakan Allah, buat maksiat dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Buat tajuk pun saya baca ya. Tajuk kita malam ini masih lagi menjaga lidah. Menjaga lidah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah anugerahkan kepada kita tu 7 anggota zahir. Semua orang ada 7 anggota zahir yang Allah hadiahkan untuk kita. Jadi kita kena gunakan
tujuh anggota itu dengan sebaik-baik mungkin. Buat perkara yang Allah suka, jangan buat perkara yang Allah larang. Jangan Allah buat perkara yang Allah murka. Jadi Allah bagi kita tujuh anggota. Yang pertama mata, sudah kita lama dah ni. Ini ulang pulang tayang malam ni. Yang kedua telinga. Yang ketiga lidah, masih lagi 4 lidah ni. Yang keempat tangan. Yang kelima kaki. Yang keenam perut. Yang ketujuh kemaluan. Itu 7 anggota yang Allah bagi kepada kita. Kena jaga elok. Jangan bagi dia berdosa. Kerana yang boleh melakukan dosa itu 7 anggota lain ada. Mata boleh berdosa, telinga boleh berdosa, lidah boleh berdosa, tangan boleh berdosa, kaki boleh berdosa, yang masuk dalam perut pun boleh berdosa, dan juga kemaluan tentu dah boleh melakukan dosa. Ya? Jadi kena jaga betul. Kita ni bawa yang ketiga. Ya, nak menjaga lidah, ikut kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ini. Nama kitab yang dia baca ini ialah Bidayatul Hidayah. Artinya permulaan nak menerima hidayah. Introduction to hidayah. Nama kitab yang dia baca ni. Dia tuntut pada kitab semua dia kan. Bidayatul Hidayah. Dan bab kita memelihara anggota yang 7. Mata dipelihara oleh kita baca dulu lah. Telinga kita dipelihara. Jangan buat sesuatu yang kita dengar benda yang Allah murka. Yang ketiga malam ni kita nak baca tentang menjaga lidah. Lidah tu nak pelihara. Jangan bagi berdosa lidah tu. Buat perkara-perkara yang Allah redha. Buat perkara-perkara yang Allah suka. Buat perkara-perkara yang Allah seronok. Nak menjaga lidah, jangan buat benda yang dilarang Allah Taala. Dalam kitab ini ada 8 perkara yang dilarang oleh Allah yang dilakukan oleh lidah kita. Yang dah kita baca 6. Yang dah kita baca. Bulan sudah dan bulan sebelumnya sudah 6. 6 perkara yang kita buat dengan lidah kita ni. Yang pertama, jangan gunakan lidah itu untuk apa? Jangan gunakan untuk cakap bohong. Jangan berdusta. Yang kedua, jangan gunakan lidah itu untuk menyalahi janji. Kalau janji mesti tunaikan. Yang kedua. Yang ketiga, jangan gunakan lidah itu untuk mengumpat. Kalau kita cerita tentang mengumpat, banyak. Ya? Banyak pelajaran bab-bab mengumpat ni. Tak habis satu segi. Yang ketiga. Yang keempat, kalau kita cerita juga, jangan gunakan lidah itu untuk bertengkar-tengkar. Untuk bertengkar sampai merah, nyolang punya mata tu. Sampai tegak awak-awak lewat. Jangan bertengkar. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan gunakan lidah itu untuk memuji diri. Dengan mensucikan diri. Aku dah orang yang paling terror. Aku dah orang yang paling hebat. Aku dah orang yang paling rajin. Aku dah orang yang paling kaya. Aku dah orang yang paling pandai. Jangan. Kalau ia pandai pun, jangan puji diri. Puji Allah tak apa. Alhamdulillah Allah bagi aku kepandaian. Alhamdulillah Allah bagi aku kekayaan. Nak puji Allah. Jangan puji diri sendiri. Jangan masuk baka angkat sendiri. Itu yang ke-5. Jangan puji diri. Yang ke-6, sudah kita baca bulan sudah. Jangan melaknat makhluk yang Allah cipta. Allah bagi kita makhluk tu jangan dilaknat. Hujan turun jangan kita laknat. Dengan celaka hujan ni. Celaka matahari ni tak turun. Jangan. Makhluk-makhluk Allah tu jangan kita laknat. Jangan kita keji. Sudah kita baca dulu. Yang ke-7 malam ni nak baca. Yang ke-6 dah baca. Yang ke-7 iaitu jangan kita doakan kecelakaan bagi orang lain. Di mana nak baca ya? Jangan kita doakan kecelakaan bagi orang lain. Iaitu mendoakan celaka bagi orang lain. Tengok orang tu buat motor laju, mampu dia tak berlakon lagi dia. Jangan. Tengok orang tu sombong. Dia sombong tau. Negur pun tak tahu. Kita marah dengan dia. Kita kecil dia. Kita lanak dia. Hendaknya sikit dia tolak, mampu dia nak. Jangan. Jangan mendoakan keburukan bagi orang lain. Yang mulianya ada dalam kitab ni.
Kalau kita nampak orang buat sesuatu dalam masjid, ketika itu tak apa. Kalau orang berjual beli dalam masjid, kita doakan, ya Allah jangan bagi untung dia jual beli dalam masjid itu. Kita tak apa. Memang ada disuruh dia. Dan kita hidayah itu sedikit pada. Begitu juga kalau ada orang tengah cari-cari barang yang hilang. Kalau mata hilang ke, pen hilang ke, tengah cari-cari dia kuih, ni kolak, ni suruh ni kita pergi nak cari barang. Kita doakan mudah-mudahan jangan jumpa barang yang dicari ini. Itu tak apa. Yang ini tak boleh. Jangan doakan kecelakaan bagi orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara itu jangan buat kita ya. Apa nak melihara? Jangan hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap sesiapa saja. Kira musuh kita ke, kawan kita ke, bos kita ke, jiran kita ke, siapa-siapa lah. Jangan mendoakan kecelakaan bagi mereka ya. Jangan mendoakan celaka terhadap sesiapa saja daripada makhluk Allah Ta'ala. Manusia pun tak boleh, hujan pun tak boleh, matahari pun tak boleh, panas pun tak boleh, banjir pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jangan mendoakan buruk bagi mereka ya. Jangan katakan celaka bagi mereka, kerana mereka semua makhluk Allah mereka. Siapa saja daripada makhluk Allah ini, dan jikalau ada seorang menzalimi engkau, ada orang zalim pada kita, hutang tak bayar kan, nipu kan, scam kita jadi scammer. Kalau ada orang jenis itu, doakan, serahkan urusannya itu kepada Allah Ta'ala. Biar Allah yang membalasnya. Jangan kita berdoa, ya Allah, tumpu orang itu. Jangan ya Allah, angkat buaya yang orang itu mulanya. Jangan berdoa yang kerana kita itu berlaku benda-benda itu. Kerana orang yang zalim itu kadang-kadang orang ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bila dikabulkan oleh Allah Ta'ala, nanti dia tanya, kenapa kamu doa aku yang apa? Yang bukan-bukan dia, sehingga aku celaka hidup aku. Siapa nak jawab? Allah Ta'ala. Jadi jangan doakan itu. Doa, ya Allah berilah petunjuk kepada aku. Berilah petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan dia dapat menjalani hidupnya dengan sebaik mungkin. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah di Taif, satu kampung dekat dengan Mekah kan, satu bandar dekat dengan Mekah, namanya Taif. Menyeru orang Taif itu supaya beriman dengan Allah Ta'ala, jangan menyembah berhala, jangan menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Seruannya sama saja dengan Nabi-Nabi sebelum ini. Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu doa Nabi Muhammad dan Nabi lain sebelum ini. Itu dia doa. Nabi Musa itu doanya, Nabi Ibrahim itu doanya, Nabi Sulaiman itu doanya, Nabi Nuh itu doanya. Apa doanya? Ani'budullah, sembahlah kamu akan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi kamu daripada benda-benda yang menyesatkan kamu itu. Taghut benda yang menyesat, jauh dari taghut. Semua doa itu. Dia doa itu. Mau dimarah orang Taif itu, dibaling dia dengan batu, dibaling dia dengan kayu, dibaling dia dengan najis, dibaling dengan apa saja di tangan mereka itu, sampai berdarah-darah badan Rasulullah SAW. Berdarah. Malaikat menggeram. Sedangkan malaikat mereka bukan ada emosi, tapi nengok Rasulullah dilakukan oleh itu, geram namanya. Lalu mereka meminta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan kami menghempak kepala orang-orang di Taif ni dengan gunung-gunung, bukit-bukit yang di sekeliling ni. Biar dia tahu kerana mereka tak patut tahu perbuatan mereka kepada kamu tu. Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Jangan. Mereka buat itu bukan kerana bencikan aku. Mereka buat sedemikian kerana mereka tak tahu lagi. Lepas itu didoakan budak mereka. Doa masuk semua doa itu kan. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa doa ni? Ini doa Nabi ni. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku
Sesungguhnya mereka ini belum mengetahui lagi. Sebab mereka baling kena batu, mereka baling kena kayu, baling kena najis, kerana mereka tak tahu lagi. Begini doa. Doa itu dikabul oleh Allah Ta'ala. Akhirnya semua penduduk Taif itu menerima Islam. Banyak pejuang-pejuang yang hebat-hebat datang ke Taif kerana doa Nabi itu. Dia doa yang baik untuk mereka. Kita itu juga. Jangan doakan kejahatan ke orang lain. Jangan doakan kebinasaan ke orang lain. Serahkan kepada Allah Ta'ala kalau dia menzalim kita, ya. Dan jikalau ada seseorang menzalimi engkau, maka serahkan urusannya kepada Allah. Kerana ada disebutkan dalam sebuah hadis. Ini hadis yang kita baca. Nabi perintah itu. Apa kata? Innal mazluma liyad'u ala zalimi hatta yukafitahu thumma yakunu lidhalimi fadlun indahu bidhalibuhu yawmal qiyamah. Itu nak bunyi hadisnya. Artinya ini, sesungguhnya orang yang terkena zalim. Siapa yang kena zalim? Raja yang menzalimi dia ke? Pegawai yang menzalimi dia ke? NBI yang menzalimi dia ke? Kira siapa yang zalim kepada dia? Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka. Dia kena tadi dia doakan celaka ke atas orang yang menzaliminya. Orang yang zalim itu dia berdoa celaka. Mampu yang kamu tu? Panah dia lintar kamu tu? Tipai kayu mati kamu tu? Ataupun pelanggar batu kamu tu? Dia doa dan Allah kabulkan. Mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya sehingga suatu kecelakaan yang dibalakkan ke atas orang yang zalim itu. Allah kabul berdoa itu, Allah bagi celaka kepada orang zalim. Kalau kita doakan nanggal lori, memang nanggal lori. Kalau kita doakan dia tikik tulang dia. Kalau kita doakan dia tempat di batu, Allah kabul dan doa itu. Yang boleh berlaku ni lah. Kerana Allah berkuasa. Allah beri kabulkan doanya. Jadi dibalakkan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Padahal yang dizalim itu kan zalim doang. Utang tak bayar aja. Jangan bukan membahayakan diri dia lah. Tapi kita doakan supaya dia tipu di batu umurnya. Lebih. Doa itu lebih daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang itu. Dia lebih daripada di akhirat ditanya. Dan Nabi apa tak? Sehingga suatu kecelakaan yang dibalakkan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Dia pun sikit je. Dia menzalimi kita sikit je, hutang tak bayar je. Itu je. Jadi tak buat. Seminggu aku bayar tu, kalau bulan tak bayar. Itu sikit je. Tapi kita doakan dia jadi celaka. Kita doakan dia di panah lintar. Memang panah lintar pun. Siap. Itu ditanya Tuhan. Lebih daripada yang sepatutnya. Melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim pula. Kerana dia dibalas benda yang lebih daripada apa yang dilakukannya. Dia buat sikit, dibalas banyak. Patut tak ada macam itu balasannya, dibalas banyak-banyak. Kerana doa dia. Kerana Allah kabulkan doanya. Lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti. Dia akan ada hari kiamat dia menuntut. Kenapa kamu doa aku berlebih-lebih? Aku buat kamu hari ini benda ni je. Nampak lebih dari itu? Apa nak kita jawab? Jadi sebab itu jangan sekali-kali mendoakan kejahatan bagi orang lain. Ini dah mampu itu. Cikik tulang tu. Macam mana doa yang biasa jahat bagi orang lain? Jangan. Nak doa kebaikan. Ya Allah berilah hidayah kepada mereka. Macam Nabi doa. Betul dia. Ada bangkangan. Tak ada. Sujud belakang. Ada? Kalau sujud? Laksana dalam hidup kita. Doa kebaikan untuk dia. Walaupun dia menzalimi kita. Serahkan kepada Allah SWT. Ya Allah, kamu
Kamu tahu apa yang telah dilakukannya kepada aku. Ya Allah, kau balaslah setimpat dengan apa yang dilakukannya itu. Itu tak boleh. Setimpat. Sempadan. Jangan lebih-lebih. Ada seorang yang sangat banyak ya, memaki Al-Hajjaj. Memaki Al-Hajjaj. Sangat banyak memakai Al-Hajjaj. Al-Hajjaj apa? Iaitu maksudnya orang yang mulanya kena zalim, telah menjadi zalim dengan sebab dia mendoakan celaka atas orang yang pada mula yang zalimi itu. Itu namanya apa? Al-Hajjaj, nama-nama orang itu. Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafa, ialah Gubernur. Gubernur Kufah. Kufah itu nama daerah di Arab itu. Yang alim, tetapi banyak membuat kezaliman. Dia alim, banyak ilmu, tapi banyak kezaliman. Dia menjadi gubernur, jadi gubernur tu di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi banyak orang yang terinangi kepada dia. Itu nama Hajjaj. Jadi apa? Ada seorang yang banyak memaki Al-Hajjaj. Gubernur tu dimaki dia. Kerakir kamu. Mampui kamu. Panah melintah kamu tu. Banyak orang melaknat dia. Al-Hajjaj tu dia. Maka berkata kepadanya seorang ulama, orang yang alim, yang banyak ilmu. Ngaku pada orang yang mendoakan itu. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang memaki Al-Hajjaj. Siapa memaki Al-Hajjaj itu akan disiksa oleh Allah dengan lidahnya. Seperti halnya Allah menyiksa Al-Hajjaj kerana kezalimannya pada orang lain. Ia zalim itu memang disiksa Allah. Menjadi ahli neraka. Karena Allah kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala dalam Quran, maka dia menjadi orang yang zalim. 3 ayat itu. Siapa lagi? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Lagi 1 ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Satu jadi zalim, lagi satu jadi kafir, lagi satu jadi fasik. Mana? Tuan-tuan, mana? Zalim ke, kafir ke, fasik? Nak mana? Pilih salah satu. Mana? Mana yang benar ya? Tiga-tiga itu menjadi ahli neraka. Jadinya jangan dilaknat jadi orang itu. Doakan dia, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Itu tak boleh ya. Ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh, jangan mendoakan kejahatan bagi orang lain. Yang 8, last sekali, cara kita nak memelihara lidahnya. Yang 8, apa ya? Jadi bergurau-gurau, lebih sangat bergurau-gurau ni. Slow, lebih sangat persangatan yang melampaui batas. Bergurau ni disuruh supaya kita menserai dengan orang yang kita kenal itu. Suruh gurau. Saya banyak orang gurau ni, saya memang suruh orang buat. Gurau nanti bergurau salah ya. Dengan Nabi banyak orang gurau. Yang salah tu bergurau secara berlebih-lebihan sehingga menyakitkan hati. Itu salah ya. Jangan gurau berlebihan sehingga menghina dia atau menyakitkan dia, atau dia tak senang hati dengan kita. Itu yang tak boleh. Ada penggurauan yang sederhana memang disuruh. Lebih lagi dengan pada isteri, pada anak-anak, pada mak, pada keluarga. Gurau kan suruh kita gurau supaya mesra kita dengan keluarga kita tu, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan rumah tangga kita. Jangan nak nengkir dia kerja ni. Ini dah dengan isteri nengkir ni je. Nak mana terbang kita isteri ni? Apa dia? Hati aku lah. Nengkir dia kerja. Nak mana terbang kita? Hati aku lah. Kamu cakap apa? Kata kamu jaga diri kamu. Nak nengkir ni. Patutnya bergurau. Nak mana terbang? Nak beli ni. Walaupun tak betul. Tak apa. Bergurau. Tapi tak betul betul lah ya. Tapi bergurau. Tak apa. Nabi pun bergurau. Dia bergurau dengan mak tuanya. Iaitu isteri kepada Sayyidina Umar.
Dia cakap benar. Apa khabar Imam tu? Dalam syurga itu tak ada orang tua tahu. Dengar itu meraung oleh orang tua itu tahu meraung. Jadi macam tu cakap apa kan? Apa meraung? Apa? Tahu apa? Ya Allah. Dia macam tak kerti pun. Tahu apa? Meraung. Menangis. Ya Allah. Nak cakap apa nak? Dia cakap bersurat penuh kan? Menangis nama itu. Aku udah nak tua yang tak ada dengan syurga dia. Kata menangis. Dengar itu Nabi senyum aja. Nabi tak pernah ketawa kak tak pernah. Apa yang menggelikan hati bagi dia tu, bagi dia hanya tersenyum lebar, menampakkan gigi yang mulia. Itu je. Yang mau ketawa apa? Kita, saya, tuan-tuan taklah saya tak tahu. Ketawa saja. Nengok Maharaja Lawak ketawa kak. Nengok Musa Janggut, Butang berjanggut ketawa kak. Nengok pendekar bujang lapuk ketawa kak. Patutnya ketawa ni dikurangkan. Nabi itu pernah lalu daripada satu kawasan, dia baru dapat menerima wahyu tentang neraka lah. Dia lalu pada satu jalan raya, didengarnya sekumpulan pemuda sedang ketawa berdekat-dekat. Ada yang menggelikan hati mereka, ketawa kak. Nabi pun pergi jumpa mereka. Apa kata Nabi? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu seperti mana aku tahu tentang api neraka, kedahsyatan neraka, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Faham kan? Sedikit ketawa dan banyak menangis. Hari ini kita terbalik. Ketawa saja. Dengan Tri Sujud ketawa, dengan Charlie Chaplin ketawa, dengan Dean Martin Jack ketawa. Ketawa juga, nangis tak pernah. Sekali pun tak pernah nangis. Tak pernah teringatkan dosa-dosa itu, tak pernah teringatkan neraka, tak pernah teringatkan kematian dan sebagainya. Patutnya terbalik. Patutnya kita banyak menangis dan sedikit ketawa. Kalau kita tahu tentang neraka, itu Nabi pesan kepada pemuda-pemuda ya. Dari kita ni dah. Jadi ada seorang yang sangat baik. Ada seorang yang sangat banyak memati Al-Qadar tadi. Dia mati dia. Dia budak tu ni. Gurau yang berbeza. Yang 8. Bergurau atau mengolok-olok dan mengejek orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok. Jangan gurau tentang mengolok-olok dan mengejek-ngejek orang lain, sama ada dalam bentuk percakapan ngajuk perkataan dia. Dia cakap apa sikit atau kayak dia ngajuk itu kan. Percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau-gurau saja. Kerana perbuatan yang demikian menghilangkan air muka. Habis jatuh air mukanya, drop water face. Faham kan? Tahu drop water face? Air muka itu jatuh. Dan dia menghilangkan bergurau yang lebih-lebih. Kenapa kamu gemuk benar? Kenapa kamu hitam benar? Walaupun benar, walaupun gurau. Bukannya betul-betul dia gurau. Tapi terasa hati kawan. Kenapa kamu kuat? Macam cicak saja. Cicak kawin, kuat. Dengan berapa-apa sangat. Dalam bentuk bergurau-gurau saja kerana perbuatannya demikian menghilangkan air muka. Air muka orang tu jatuh, drop. Jatuh air muka. Dan menghilangkan rasa hebat. Orang yang bergurau tu sudah tak ada rasa hebat. Tak ada orang merasakan dia hebat. Saya jumpa bergurau. Gurau tu boleh, tapi biar berpatutan yang lebih-lebih. Kalau hilang turun, orang tak ada turun dengan dia. Orang tak ada rasa, tak ada hormat dengan dia. Kerana dia asyik gurau saja. Jadi hilang rasa hebat orang lain terhadap dia. Dan terkadang membawa
hati. Orang yang digurau itu jauh hati. Mentang-mentang dia miskin, papa kerana apa yang nak mana itu wahai papa kerana? Dia memang papa kerana pun kecil hati dia, jatuh hati dia. Jadi apa tu ya? Kamu nak mana wahai sitam? Dia memang kulit hitam pun. Dia panggil sitam. Nak mana sitam? Nak beli sabun ke biar putih kan? Lama-lama apa ukuran. Jadi kecil hati kawan kalau dia kulit hitam. Jangan mempersendiakan orang yang warna kulit hitam, orang yang gemuk, orang yang pendek, orang yang kurus, orang yang miskin, yang ini. Kerana walaupun kurang, tidak ada sehebat orang yang menghina itu. Dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakiti hati. Kadang sakit, hati-hati, dah dendam. Tak mau pegang apa, tak mau berbagai yang dia. Ada sakit hati. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran. Kalau dia melawan, bertekor, pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan dalam hati. Jaga baik. Jangan sampai dia tak tegur orang kita. Jangan sampai dia nengok kita tu paling lain. Tak nak salam. Kita salam orang itu dengan kita depan dia kona baring. Tak nak dekat, tak nak salam dengan kita. Ada jenis apa tu? Jangan. Kalau boleh jangan elakkan daripada mendatangkan apa kemarahan orang lain itu. Jangan pura-pura sana. Nak pura boleh, tapi biar yang sederhana. Kalau ada kita menyakiti orang lain, minta maaf boleh. Minta maaf boleh. Kalau kita tahu ya, kalau lain tak tahu, dia saja tak nak negur kita. Itu dia masalah lah, itu bukan salah kita. Asal nengok kita paling lain. Itu dia salah. Kita tak tahu apa salah. Kalau di kapur salah, senang boleh kita minta maaf. Ini apa ya? Jangan. Akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan dalam hati. Dan janganlah engkau bergurau dengan seseorang. Bahkan jikalau mereka cuba memusik engkau, maka jangan engkau peduli. Jangan ambil sangat. Dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka bercakap perkataan yang lain. Jadi itu tajuk kalau kita apa bersama dengan dia ya. Kalau tak, jangan ya. Dia tukar tajuk cakap yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya apa? Wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Sekali lagi. Wa idza marru bil lagwi wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Surah apa? Surah Al-Furqan ayat 72. Cakap Melayu coba. Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, dia buat benda sikap sia-sia, perbuatan sia-sia, sia-sia mereka. Sia-sia mungkin tak ada dosa tapi tidak berpahala, sia-sia. Mengambil masa. Kalau mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Kalau dia jaga kehormatan diri, tak apa, tidak? Sia-sia. Inilah 8 perkara. Dia nak jaga lidah tu daripada 8 perkara tadi. 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar-besar. Itu 8 yang besar. Yang semuanya banyak, hati-hati. Tapi 8 yang diringkas oleh Imam Ghazali. Ya, apa dia? Yang pertama, jangan berdusta. Yang kedua, jangan menyalahi janji. Yang tiga, jangan mengumpat. Yang keempat, jangan bertengkar-tengkar. Yang kelima, jangan menyucikan diri. Jangan mengatakan diri itu baik. Yang keenam, jangan apa? Jangan mencela makhluk-makhluk. Yang ketujuh, jangan bertengkar-tengkar. Daripada yang keempat yang tengah, yang ketujuh jangan tengah-tengah. Dan yang ke-8 jangan bergurau-gurau dengan berlebih-lebihan. Itu 8 perkara kita pelihara lidah. Tengok yang penuh ni. Apa dalam kita tengok ni. Saya dah catat ini ni.
8 perkara kita jangan buat dengan lidah kita. Yang pertama dusta. Yang kedua salah janji. Yang ketiga mengumpat. Yang keempat bertengkar-tengkar. Yang kelima puji diri. Dia nilai ke diri aja. Aku yang paling hebat. Aku yang paling cara puji diri. Masuk waktu yang ada angkat diri. Itu yang kedua. Yang keenam laknat. Jangan dilaknat makhluk Allah Ta'ala. Hujan ke, panas ke, jangan dilaknat. Yang ketujuh yang kita baca yang tadi, jangan doakan celaka bagi orang lain. Dan yang ke-8, jangan bergurau-gurau dengan berlebih-lebihan. Alright, sedikit. Ya. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar-besar. Maka tidaklah ada yang dapat menolong kau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya Allah. Allah itu apa? Apa itu Allah? Menjauhkan diri dari masyarakat. Kalau kita tak boleh elak yang 8 perkara ini, mana-mana salah satu dalam perkara itu elak, duduk jauh. Jangan bercampur dengan masyarakat. Kerana takut lakukan benda itu. Itu namanya Allah. Kalau kita takut. Tapi kalau kita punya dakwah, mereka itu lagi bagus. Allah itu bukan bagi benar, tapi nak mengelakkan diri melakukan maksiat. Kita Allah. Naklah mengasihkan diri. Itu namanya Allah. Dan melazimkan diam. Jangan cakap. Jangan sinak-sinak. Jangan bobit, prek. Jadi diam saja. Sebab Nabi kata itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah di hari kemudian, hendaklah dia bercakap yang baik-baik atau lebih baik dia. Kalau bercakap yang baik dia. Yang cakap, bila tak cakap tadi dosa. Tadi tanya apa? Kenapa kamu tak lanat iblis? Ada. Kan tak cakap. Tapi bila cakap dia akan ditanya. Everything will be accounted for. Jadi kan. Itu dia untuk mengenali dia. Ya. Kalau cakap yang baik. Apa yang baik? Tasbih subhanallah, subhanallah itu baik. Tahmid alhamdulillah baik. Yang baik. Kalau tidak lebih baik dia. Jangan bergaul dan bercakap sekadar keperluan saja. Nak bergaul juga sekadar keperluan saja. Dan melazimkan diam kecuali bergaul dengan dan bercakap dengan sekadar keperluan saja. Kalau perlu cakaplah. Nabi Bahar pun cakap. Apa dia? Menyuruh kebajikan dan cakap. Nak mencegah kemungkaran dan cakap. Kena cakaplah. Yang baik. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya. Tengok Abu Bakar. Batu dalam mulutnya tu. Kenapa? Supaya jangan bercakap yang sia-sia. Allah kabur bercakap sia-sia itu rugi. Nak untung jangan bercakap sia-sia. Allah kabur Al-Quran. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashimun wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya, dan beruntung juga mereka yang menghindar diri mereka dari perkata yang sia-sia. Itu Allah akan bawa itu beruntung kalau dia jaga lidah dari cakap yang sia-sia. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu dalam mulutnya supaya dapat ia menahan mulutnya dari bercakap yang tidak perlu. Kalau tak perlu dia bercakap, diam lebih baik. Orang Melayu kalau diam kata sombong. Itu kalau orang Melayu. Tapi dalam Islam diam itu memang sombong. Nak cakap dia yang baik. Zikir tak apa, tahmid tak apa, tahlil tak apa, selawat tak apa. Nak cakap dia yang baik. Supaya tidak bercakap dengan perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. Dia yang lidah hanya batu tak cakap. Orang tanya yang bukan, dia tak jawab. Ada batu dalam lidah dia. Dia tunjuk dengan batu dalam lidah. Inilah yang banyak membawa aku ke jurang. Ke jurang apa? Kebinasaan. Kita dengar bahawa inilah dia yang mulut aku ni. Lidah aku ni boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi ada batu itu dia tak boleh cakap apa. Dan aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Itu apakah ya? Berjaga-jaga daripadanya.
Tak ada cakap yang bukan-bukan itu. Maka jagalah lidahmu. Ini suruhan untuk kita. Jagalah lidahmu baik-baik kerana ia adalah alat yang paling berkesan. Di dalam membinasakan engkau baik di dunia maupun di akhirat. Kalau salah gunakan lidah tu binasa kamu. Dunia pun binasa, di akhirat maka binasa ya. Di dunia orang ketik dengan kita, orang benci dengan kita, orang nyampah dengan kita. Kalau buat 8 perkara yang kita sebut tadi tu, takkan jadi orang yang dimuliakan oleh orang lain, tidak dihormati oleh orang lain, jatuh standard perkara. Di dalam dunia, di akhirat disiksa oleh Allah Ta'ala. Mana tak? Nak hina dunia ke nak hina akhirat? Dia tak jawab. Nak hina di dunia ke nak hina di akhirat? Dua-dua tanda. Kita nak mulia di dunia dan mulia di akhirat. Baik. Kemudian seterusnya akan kita baca bulan depan atau tahun depan, menjaga perut. Yang masuk dalam perut dia nak jaga dia. Apa yang masuk dalam perut tu kena jaga betul. Jangan masukkan benda yang haram, jangan masukkan benda-benda yang syubhat. Dua-dua tu kena jaga betul ya. Itu akan datang di baca ya. Untuk malam ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Dah diam belaka. Faham kita menyebut? Tak ada objection. Mana setuju belaka kan? Setuju ke tak? Setuju. Kalau tak ada, has anybody got any problem to ask? Ada siapa masalah, nak tanya? Sama ada bab yang kita baca yang tadi atau bab lain? Tak ada juga. Ini tak ada masalah lah. Faham belaka kan? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Saya diajar dapat. Mana cari? Hanya ada di mana? Masjid Ibnu Salam. Nama Masjid Ibnu Salam tau. Bukan Ibnu Salam. Yang Rumi tak betul tu. Patutnya Ibnu Salam. Ada satu di sini. Tengok. Yang jauh ini. Ibnu Salam. Jangan Ibnu Salam. Yang Rumi tu dia tak betul tu. Ibnu Salam. Patutnya Ibnu Salam. Baik, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya